TV KPM. Banyaknya bantal. Bang, jom buat kubur. Jom. Jom. Okey. Siapa cepat dia menang. Okey. 1, 2, 3. Oh, dia dah laju. 1. Alah. Dah siap. Dah siap? Dah siap dah. Alah, kenapa bang? Saya pun tak jadi ni pun. Aduh. Boleh masuk ni dalam ni. Boleh masuk. Tak boleh masuk dah? Boleh masuk. Lah kenapa Irfan minta jadi? Tak pandai lah bang. Macam mana nak buat kubur ni? Kena belajar ni Irfan. Dengan siapa? Dengan Cikgu Fendi. Cikgu Fendi yang ajar prasekolah tu Ya, betul. Mana kelas dia? Jom kita masuk sekarang. Jomlah. Jom. Macam mana nak buat kubur ni? Cikgu Hafiz. Cikgu Fendi mana dia? Hai murid-murid, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Abang Irfan Syami. Didik TV KPM untuk slot prasekolah. Hari ini kita akan belajar tentang matematik awal dengan tajuknya Mari Bina Bersama Saya. Untuk hari ini kita bawakan seorang guru yang memang tak asing lagi dengan Didik TV, iaitu Cikgu Ahmad Afiq Afandi Ahmad Ruzi dari SK Bandar Utama Damansara 2, Petaling Jaya, Selangor. Assalamualaikum Cikgu Fendi. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat Irfan. Irfan sihat? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih Cikgu. Dan untuk hari ini kita juga ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat. Irfan kenalkan dulu. Cikgu Zahratul Azma Muhammad Kamal dari SK Taman Bunga Raya 1, Rawang, Selangor. Cikgu apa khabar, sihat ke? Alhamdulillah. Okey Cikgu Fendi. Ya, hari ini saya. kita akan belajar tentang matematik awal. Jadi tajuknya Mari Bina Bersama Saya. Jadi sebagai pengenalannya Cikgu, apa yang kita nak belajar hari ini? Sebab tadi kan ada situasi di mana macam murid dia tak tahu bagaimana nak buat lingkungan ataupun kita sebut macam kita main kubu, main pondok-pondok kan. Kita perlukan lingkungan. Lingkungan asas. Jadi hari ini kita nak belajar asas-asas dalam binaan. Jadi lingkungan adalah salah satunya Irfan. Jadi dah mula ke belum ni kita nak belajar ni? Nah lah Cikgu. Okey, sebab tadi kan kita dapat tahu ada adik lah tadi kan. Dia betul. tak tahu nak buat kubu Cikgu. Lepas tu dia panggil si Cikgu Afiq tu. Ya, lah, betul. kan. Jadi kita nak belajar tentang lingkungan Cikgu yang merupakan asas kepada binaan. Jadi jom kita mula Cikgu. Kawan-kawan kita dah nak masuk kelas. Boleh tak Irfan tolong susunkan lingkungan bulat? Dalam lingkungan bulat. Lingkungan bulat. Ni banyak kursi ni. Lingkungan bulat. Bulat-bulat. Boleh tak? 2 tak tahu. Macam mana ni Irfan? Macam mana Cikgu nak buat bulat? Okey, tak apa. Jangan risau. Cikgu ada contoh. Macam mana lingkungan bulat. Ataupun bulatan lah kita sebutkan. Kita ada bulat. Jadi kalau kita dapat tengok sama-sama dekat skrin sekarang. Ini adalah contoh susunan lingkungan bulat. Di mana tengah-tengah tu ruangan dia kosong. Jadi Irfan, jom kita susunkan sama-sama untuk jadikan bulat. Bentuk bulat. Okey, jom. Bentuk bulat. Okey, jom. Kita susun dulu. Kita sama susun. Warna dia kita tak kisah. Tak kisah warna Cikgu. apa, Kita rawat pun tak apa kan? Ya, betul. Janji dapat mana bentuk lagi? bulat. Okey. Mana tu? Sikit Cantumkan lagi. dia. Okey. Sana Cikgu, hujung sana. Okey. Bulat Baik. tak? Dah jadi bulat tak? Bulat tak Cikgu? Okey, Okey dah jadi. lah tu. Dah jadi dah. Lingkungan bulat. Sekarang dah tahu kan yang bulat kan? Tahu Cikgu, macam mana rupa dia? Kalau Irfan nak tahu, dia ada yang lain juga. Bentuk macam mana pula Cikgu? Biasanya kalau lingkungan bulat ni kan jarang kita tengok rumah yang kita bina bentuk bulat. Betul juga. Dia unik lah kalau dia bentuk bulat. Tetapi biasanya kalau rumah kita punya dinding tu dia berbentuk petak. Petak. Macam betul ni. Ya, macam yang tertera dekat skrin sekarang. Dia petak. Segi empat sama, kadang-kala segi empat tepat kan. Jadi sekarang cikgu nak kita sama-sama Irfan susun macam mana pula lingkungan dalam bentuk petak. kotak Kotak. ataupun segi empat sama, segi empat tepat pun boleh, tak ada masalah. Baik Cikgu, Okey, Cikgu dah bersedia? Ya. Jom kita. Okey, jom kita. Yelah Cikgu, sebab jaranglah kita tengok rumah kalau bulat Cikgu. Kan. Mungkin menara lah. Kalau yang ada bulat pun Okey. biasanya menara kan. 4. Okey. Kita pastikan dia menjadi Dah siap. Okey. kan.
Ini dia adalah contoh lingkungan dalam bentuk petak ataupun segi empat sama ataupun kita boleh buat segi empat tepat. Betul, cikgu. Cikgu nak tanya Ifan, Ya. kenapa pentingnya kita kena tahu asas lingkungan ni? Penting ni cikgu sebab kita kan nak belajar tentang banyak lagi bentuk. Jadi penting untuk kita tahu bentuk-bentuk asas dulu cikgu. Supaya kita boleh teruskan dengan binaan kita. Sebab takkanlah kita nak buat rumah bersegi-segi yang susah, nanti kita dia tak pun tak jadi faham macam kubu mana. dia. Jadi kita perlukan asas lingkungan untuk kita hasilkan binaan kita, Irfan. Baik, Jadi cikgu. penting kita kena tahu dan cikgu harap murid-murid at least lah kan Sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya kita dapat tahu dua asas lingkungan iaitu bulatan dan juga segi empat sama ataupun petak. Jadi kalau macam ni Ifan, kita boleh masuk dalam dia. Boleh masuk macam mana Kalau cikgu? kita tinggikan dia lagi, kita dah jadi kubu dah Ifan. Betul kita juga. kita jadikan pintu, lepas tu cikgu masuk. Dah jadi dah cikgu punya. Wah, lepas tu saya tutup kubu balik yang baru. Kita Betul. tutup, saya tutup Nampak? belah sana cikgu. Okey, cikgu dah ada dalam kubu. Tertutup. Dah tutup dah. Okey, jadi- itulah dia pengenalan kepada topik kita hari ini. Mari bina binaan bersama saya. Kita akan berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam slot Prasekolah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot Prasekolah Didik TV KPM bersama saya Abang Irfan Syami dan Cikgu Fendi. Okey cikgu, kali ini kita nak buat apa pula? Depan kita ni ada dua buah rumah yang telah disiapkan pun. Yang saya punya rumah batu, cikgu punya? Rumah kayu. Tapi cikgu, Irfan nampak macam ada sedikit masalah lah cikgu. Ya. Kalau cikgu tinggal di sini, Okey. Irfan pula tinggal di sini, macam mana cikgu nak pergi berjumpa Irfan kalau kat tengah-tengah tu ada sungai? Ada sungai? Solusinya mudah je cikgu. Kita berenang lah. Kita berenang bersama-sama. Berenang. Selain daripada berenang, Okey. kita tak nak basahkan baju kita. Kita ada solusi lain. Irfan nak tahu tak apa yang kita boleh buat? Nak tahu cikgu? Okey. Sebelum tu, untuk pengetahuan semua, okey, terdapat banyak jenis binaan. Jadi salah satu binaan yang kita nak belajar hari ini ialah binaan penghubung. Binaan penghubung. Ya, betul. Binaan yang dibina untuk menghubungkan dari satu tempat ke satu tempat. Jadi, dengan arti kata lain, kita nak selesaikan masalah-masalah lah yang berada dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, cikgu ada contoh dekat sini. Kawan kita ni, Fan, kan? Dia nak melintas jalan tapi yang sekarang ni dia tak banyak kenderaan lah. Tapi selalunya kalau pada waktu sekolah kan, banyak sangat kenderaan lalu lalang dekat jalan raya tersebut. Jadi apa yang kita boleh buat untuk dia melintas jalan dengan selamat dan cepat? Sebab kalau dia nak tunggu tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok lambat lah, kanan, cikgu. lambat kan? Jadi macam mana? Irfan rasa kita perlukan apa? Irfan rasa kita perlukan jambatan. Jambatan. Ya. Boleh juga ataupun kita sebut sebagai jejantas. Jejantas tu yang kat sekolah tu cikgu Betul, kan? jejantas. Biasanya jambatan kita Ya. sebut untuk kalau kita nak lintasi sungai. Oh, itu masalah tadi? Ya, yang tadi tu. Sekarang ni kawan kita dia nak melintas daripada sekolah dia nak pergi ke van yang ambil dia pulang ke rumah ataupun mungkin ibu bapa dia di seberang kan. Baik. Jadi untuk keselamatan dan lebih cepat lebih baik kita bina jejantas. Siapa yang bina? Cikgu ke yang bina? Saya yang bina. Nampak cikgu pakai topi tu kan? Kan. Okey, seterusnya Irfan. Ya. Okey, kita ada lagi masalah lagi satu. Di mana okey. kawan kita ni, Irfan, nak melintas. Dia nak melintas sungai. Macam yang tadi itulah Irfan dah sebut dah jawapan dia.
Berenang. Bukan. Kita dengar dulu Ya, jawapan. saya tahu. Saya tanya nak murid-murid saya je, cikgu. dekat rumah tu. Okey, Rasanya kita jawapan perlukan dia, apa mula untuk huruf kita J juga, melintas? cikgu. Jawapan dia jambatan. Jambatan. Betul. Ya. Kita perlukan jambatan. Okey, jambatan yang Ifan pernah naik ataupun pernah lalu diperbuat daripada apa, Ifan? Selalunya lah cikgu kan kalau dekat kampung tu diperbuat daripada kayu-kayu. Ya, betul. Kayu-kayu. Biasanya kita nampak berada di kampung atau di luar bandar. Biasanya dia punya jambatan diperbuat daripada kayu. Cantik kan kalau diperbuat daripada kayu? Cantik, cikgu. Dan ada juga jambatan yang diperbuat daripada besi atau keluli juga. Di mana ianya dapat menampung lebih muatan lah. Lebih berat kan kalau kereta nak lalu, lori nak lalu. So, diperbuat daripada besi atau keluli. Itu selalunya kita jumpa dekat bahagian bandar, cikgu, kawasan bandar. di kawasan bandar. Okey. Seterusnya, kita ada situasi lagi ni, Fan. Apa lagi masalah kita ni, cikgu? Masalahnya, Ya. dia ni bekerja di bangunan A. Okey. Dia nak pergi ke bangunan B. Dia ada mesyuarat ni, Fan. Baik. Macam mana dia nak cepat? Kalau tak, sebab dia di atas sekali ni, dia punya pejabat ni. Dia nak kena turun, naik lift, turun. Lepas tu dia kena melintas, dia kena naik. Naik. Dah memakan masa dekat situ. Betul, cikgu. Nak pergi daripada bangunan A, pergi ke bangunan B. Sebagai contoh, Irfan, Okey. dia bekerja dekat bangunan A sekarang. Ya. Itu bangunan, cikgu? Ya, betul. Okey. Kemudian dia nak pergi ke bangunan B. Pejabat dia di sini dan di sini. Baik. Dia nak turun, dia nak melintas dan dia nak naik atas semula. Setengah jam tu, cikgu? Lambat dah. Memerlukan masa. Jadi apa yang kita buat, Irfan, untuk bantu menyelesaikan masalah ni? Okey, cikgu, kita boleh bina juga mula huruf J, bukannya jantas tetapi jambatan. Jambatan juga. Yang ini jambatan. Ini adalah yang kita panggil sebagai binaan penghubung. Sebab tu kalau pernah tengok tak macam murid kat rumah sana, kan? Pernah nampak tak bangunan ni macam bangunan apa? Pernah, cikgu? Pernah? Menara KLCC. Ya, betul. Menara KLCC. Itu adalah contoh di mana bangunan yang mempunyai binaan penghubung daripada satu bangunan ke satu bangunan yang lain. Kita boleh lalulah. Betul, cikgu. Maksudnya dia tak perlu turun lah, cikgu. Ya, betul. Terus dia lalu melalui jambatan ni. Betul. Cantik kan bila dia ada penghubung, dia nampak lebih cantik. Itu adalah 3 antara contoh binaan penghubung yang kita dah belajar. Iaitu jambatan, kita jambatan antara bangunan, jambatan sungai. Baik. Dan juga Jejantas. jejantas. 3 tu. So, kita dah belajar dah, Irfan. Betul. Jenis-jenis penghubung ni semua. Jadi, cikgu, bukanlah kita nak berenang, cikgu, kan? Tak perlulah berenang Tak lagi perlu dah, Irfan. berenang. Basah baju kita kan. Jadi sekarang, Irfan, kita nak hasilkan jambatan lah. Untuk rumah kita ni. Macam mana cikgu nak pergi rumah Irfan kalau tak ada jambatan? Masalah ni belum selesai lagi, cikgu. Belum selesai. Kita dah selesaikan masalah-masalah kawan kita tadi. Sekarang kita perlukan untuk selesaikan masalah kita pula. Kita nak jambatan. Jadi cikgu ada sediakan bahan-bahan. Okey, antara bahan yang kita boleh buat, macam cikgu sebut tadi kan, kita boleh buat jambatan menggunakan kayu-kayan. Tapi kita tak gunalah kayu-kayu besar tu kan. Sebab kita punya model ni kecil saja. Jadi kita gunakan batang lidi sahaja. Dan kalau Irfan ada penyedut minuman, cikgu, di sini. Kita potong kecil-kecil, kita bina satu jambatan. Ya, Okey, apa betul. lagi, cikgu, yang kita perlukan? Kita perlukan juga gunting. Cikgu, bahayalah guna gunting, cikgu. Ya, bahaya. Jadi cikgu nasihatkan pada semua murid-murid, semua murid-murid sama ada di rumah ataupun di sekolah, untuk gunakan gunting secara berhati-hati, dengan pengawasan ibu, ayah ataupun guru penjaga yang lebih dewasa. Okey, gunakan hati-hati. Kemudian kita perlukan pelekat. Pita pelekat. Apa-apa jenis pita pelekat tak ada masalah. Yang besar, yang kecil, yang berwarna-warni tak ada masalah. Sebab jambatan kita yang nak buat. Betul, kita yang punya. Kan? Okey, jadi Irfan, jom kita mula. Kita dah lambat ni. Kita nak buat. Baik. Kita gunakan Mula-mula, gunting, kita panjangkan. Jambatan kita pendek je. Jadi kalau kita letak macam ni, dia tak berapa nak cantik sangat lah kan. Tak sesuai lah, cikgu. Tak sesuai. Jadi kita perlu patahkan dia menjadi kecil. Okey, cikgu patahkan dia menjadi kecil. Okey, cikgu patahkan sama panjang. Irfan pun boleh buat juga. Baik. Dekat Irfan punya straw, Irfan penyedut tengah minuman. potong penyedut minuman Irfan ni menjadi lebih kecil. Okey. So kita Dah siap akan beberapa. jadi seperti inilah. Okey. Irfan. Nampak? Cikgu dah jadikan dia
seperti ini. Kita potong kecil-kecil cikgu ya. Macam Ifan pun banyak macam dia ni. kurang Jadi macam kita ni. nak cantumkan dia, kita akan gunakan pelekat. Okey, kita Okey. ambil pelekat dan Baik. kita akan lekatkan dia. Jomlah kita buat sama-sama Irfan. Boleh cikgu, kita Aktiviti gunakan ni paper. Fan, Ya, kita boleh saya. buat dan murid-murid kat rumah semua boleh buat bersama dengan ibu bapa. Betul. Bersama dengan rakan-rakan kan, kalau waktu musim-musim perayaan, musim cuti sekolah. kan tak ada macam tak ada aktiviti untuk kita Ya. buat. Kita buat sama-sama dengan ahli keluarga kita. Okey, baik. Dan cikgu kita boleh buat ketika masa lapang kan cikgu? Ya, Maksudnya contohnya pada waktu petang tu tak ada aktiviti petang. Contohnya tak boleh keluar berada sebab hujan dan sebagainya. Betul. Apa salahnya kita ajak mak ayah kita untuk sama-sama siapkan jambatan ini. Betul. Okey cikgu, dah siap ke? Cikgu tinggal nak 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 lekatkan lekatkan saja. saja, Okey. Kita dah ni, kita dah cantumkan dia Irfan. Baik. Okey, sekarang cikgu tunjukkanlah. Tunggu cikgu punya cikgu macam mana. tunjukkan. Ya. Dah jadi cikgu punya jambatan. Okey, jom Okey. betul ni. Tapi kita boleh letak lagi jambatan kita kan. Dia akan cantumkan macam ni. Kita cantumkan dan kita nak cuba sekarang. Oh, Irfan pun dah siap. Dah siap cikgu. Laju Ini Irfan Irfan punya. buat. Menggunakan Irfan punya penyedut minuman. Penyedut minuman. Nampak Okey. tak? Cantik Cikgu kan? cuba dulu Cikgu Okey. cuba dulu pada model Sila, kita. kan? Okey, ini adalah jambatan kayu. Kita bolehlah. Okey. Macam agak-agak tinggi dia cikgu? Ya, tinggi Irfan supaya boleh lalulah sampan di bawahnya. Betul juga kan. Sampan boleh lalu. Macam ni terbaliklah. Okey. Sampan boleh lalu. Jadilah cikgu punya jambatan kayu. Wah, Sekarang cikgu nak cantiknya. Irfan punya pula. Okey. Cikgu dah jambatan kayu dah. Sekarang kita guna Irfan punya penyedut minuman pula. Penyedut minuman Okey. Kita letakkan dulu di sini cikgu. Okey. Wah, lagi cantik lah. Oh, bawah tu Sama boleh warna lalu cantik. lagi. Ya, betul. Ferry pun boleh cikgu. Ya, boleh berenang-renang di bawah itu. Jadi, okey. selesailah masalah kita menggunakan binaan penghubung. Kita gunakan jambatan. Cikgu boleh kongsikan tak kenapa pentingnya murid-murid kita ada kemahiran untuk siapkan binaan penghubung ni cikgu? Sebenarnya dia lebih kepada pemikiran untuk kita menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, kalau macam kita sedang bermain-main di taman dan ada lopak air di hadapan kita. Adakah kita akan berenang-renang di dalam lopak air itu? Tidak. Sama ada kita boleh lalu tepi ataupun kita boleh ambil ranting kayu, letakkan, jadikan seperti jambatan dan kita boleh pijak dan kita tak adalah basah atau kotor. Okey. Kemahiran untuk menyelesaikan masalah. Okey, terima kasih Cikgu Fendi. Kita akan berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam Slot Prasekolah Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Inilah dia Slot Prasekolah Didik TV KPM bersama saya Irfan Syamil dan Cikgu Fendi berkenaan dengan Mari Bina Binaan bersama saya. Okey Cikgu, untuk segmen kali ini kenapa kita ada kotak-kotak, ada pita pelekat, gam dan sebagainya Cikgu? Kalau dekat prasekolah, tak sahlah kalau kita tak ada aktiviti-aktiviti seni. Aktiviti seni. Ya, betul. Kita dah tahu dah asas-asas binaan. Sekarang kita nak membina rumah burung hari ini. Rumah burung? Ya, betul. Rumah burung. Jadi apa yang kita perlukan untuk siapkan untuk buat binaan rumah burung ni Cikgu? Kita kena pastikan, murid-murid kat rumah sana kena pastikan dan juga Irfan, kita sama-sama pastikan alatan atau bahan yang kita buat ni kalau boleh didapati dan mudah didapati dan kalau boleh yang terpakailah kita guna semula. Sebagai contoh, yang penting sekali kita kena ada ialah kotak. Kita kena ada kotak yang terpakai ni lah. Contohnya cikgu ada kotak tisu ni. Kotak tisu cikgu yang dah terpakai. Maksudnya dah habis dah tisu tu. Lepas tu cikgu nak buang. Lepas tu cikgu fikir balik,
alamak, sayangnya nak buang. Boleh buat seni ni kan? Boleh buat aktiviti ataupun projek seni kan. Jadi cikgu simpan. So bila cikgu jumpa balik, cikgu boleh buat rumah burung gunakan kotak tisu. Boleh kita semula cikgu ya, kan? Betul. Jadi murid-murid kat rumah saya tu kalau ada tengok kat sebelah, kiri, kanan, atas, bawah, tanya mak, tanya ayah, ada tak kotak tisu yang kosong? Kalau ada, jom kita buat sama-sama rumah burung. Tapi minta izin dulu tau. Ya betul. Jangan keluarkan tisu dalam tu. Jangan membazir. Baik, Jadi cikgu. alatan lain yang kita boleh gunakan ialah sebagai contoh kita perlukan gunting. Kita nak menggunting. Kita perlukan gam juga kalau kita nak menggam ataupun kita boleh gunakan cat air ataupun warna air. Untuk kita nak hias lah. Dia sebenarnya Irfan, alatan dan bahan dia adalah bergantung pada kreativiti masing-masing. Cikgu, contohnya kalau Ifan tak nak guna warna air, Ifan boleh guna apa cikgu? Boleh guna macam-macam. Sebagai contoh, kita boleh gunakan kertas warna yang terpakai. Contohnya cikgu ni nampak dah gunting ni kan. Betul. Kita boleh gunakan. Jangan membazir. Jangan membazir. Jangan membazir. Jadi kita gunakan boleh saja barang gunakan terpakai. juga. Ya, betul. Kertas surat khabar pun boleh. Surat Irfan. khabar lama. Surat khabar lama kita pun boleh guna kita juga. gunting, kita tampal, kita hias. Yang penting, jadilah rumah burung tu. Okey, cikgu. Selain daripada rumah burung, cikgu, Ifan tertanya jugalah macam mana ataupun apa lagi yang kita boleh buat dengan kotak tisu ni? Selain daripada kotak rumah burung. Kita boleh juga buat mungkin model rumah. Model rumah. Cikgu, model Ifan rumah. ada bela tupai. Boleh. Selain daripada rumah tikus, rumah tikus cikgu. rumah burung. Okey. Kita boleh juga buat rumah tupai, tapi pastikan pintu dia muat untuk tupai lah, sebab tupai lebih besar sikit daripada burung. Biasanya burung yang kecil-kecil ni yang suka makan biji rin kat dalam tu kan. Jadi jom kita mulakan Irfan. Baik. Jadi kita hiaskanlah. Cikgu dah tambahkan reben. Cikgu dah tambahkan reben dekat ni supaya kita boleh sangkut dekat pokok dengan mudah Irfan. Betul juga Dan cikgu dah buatkan pintu dia lebih besar sedikit. Cikgu dah potongkan pintu. Sebab kalau kita nak gunakan pisau, murid-murid perlu berhati-hati. Pastikan minta tolong mak atau ayah yang potong. Sebab tajam tu cikgu. Ya, betul, bahaya. tajam. Jadi kita minta tolong orang yang lebih dewasa untuk mengendalikan pisau. Okey. Jomlah Irfan. Irfan boleh pilih lah. Irfan nak guna yang mana. Baik. Jadi cikgu rasa cikgu nak tampal dululah. Tampal dulu untuk kita hias. Ifan nak gunakan kertas ni cikgu yang boleh melekat ni. Boleh, tak ada masalah tampal Irfan. saja cikgu. Kita mengikut kreativiti kan. Betul. Tampal warna-warni. Kalau ada kain perca pun boleh Irfan. Kain perca. Kain perca kan macam kain yang tak digunakan lagi tu pun boleh gunakan juga. Tak ada masalah. Cikgu. Yang penting kita menggunakan kreativiti kita sendiri. sendiri. Kreativiti kita untuk hasilkan sesuatu. Cikgu, bila kita boleh buat aktiviti ni bersama keluarga cikgu? Kita boleh buat suatu musim-musim percutian. Kalau kita balik kampung bersama dengan sepupu-sepupu kita betul. kan. Kan ramai kat kampung tu kan? Ya, betul, balik kampung ramai-ramai kan. Kalau musim hujan ke apa, kalau nak buat aktiviti dalam rumah, kita boleh buatlah aktiviti ini. Betul. Kita ajaklah semua yang ada dekat rumah tu untuk buat aktiviti ni bersama. Sebab bukan saja boleh menjana minda yang kreatif, tetapi kita boleh juga mengeratkan silaturahim. Cikgu. Silaturahim. Betul, setuju. Okey. Macam dah siap. Lajulah Irfan. Pandai lah Irfan buat. Cikgu tak payah ajar dah. Laju dah. Cikgu menggunakan kertas warna. Warna kuning dan juga warna merah jambu. Baik. Cikgu harap burung-burung yang akan tengok rumah ni macam, wah, cantiknya rumah saya. Saya nak masuklah rumah ni. Ya, betul. Okey. Kita kena menjaga haiwan. Kita bukan saja perlu menjaga rumah kita. Betul. Kita juga perlu menjaga flora dan fauna. Okey, cikgu lekatkan dua warna cikgu warna kuning dan juga warna merah. Warna merah jambu dan juga warna ni. Okey, dan cikgu akan tebuklah dia punya pintu. Pintu dia betul lah. Kalau tak ada pintu macam mana burung tu nak masuk? Betul. Pastikan kalau gunakan pisau ni boleh minta bantuan ibu atau ayah kita. Ataupun orang yang lebih dewasa lah cikgu kan sebagai penjaga kita. Kalau tiada ibu bapa di rumah. Okey, cikgu nak buat sikit lagi. Okey, kita buat sikit lagi. Biarkan ada ruang supaya burung tu boleh masuk. Betul. Pastikan ada ruang untuk kita masuk. Selain daripada rumah burung ni, kita boleh buat model rumah. Model rumah cikgu
menggunakan kotak tisu. Wah, dah siap. Okey. Cantiklah cikgu punya. Okey, jadi apa lagi yang tak cukup Ifan? Okey, kalau Ifan punya macam ni cikgu. Okey tak cikgu? Okey tak? Okey, cantik sangat. Okey, Alhamdulillah. kita kena tulis nama lah, Rumah Burung. Kalau tak, tupai yang masuk. Betul juga. Nanti dia macam, ni rumah siapa Rumah siapa kan? Rumah saya tu Jadi rumah kita burung. boleh Tupai tuliskan tu perkataan Rumah Burung sama-sama. Cikgu, kalau saya tulis terus, nama burung tu boleh ke? Boleh. Kalau awak ada burung, awak dah Ya. boleh burung siap-siapkan. Nama burung awak Kenari ke, atau awak panggil boy. dia Sayang ke, Comel ke, pun Kan? boleh juga tulis. Baik, Tak ada cikgu. masalah. Cikgu ada pen marker. Okey. Kita boleh tuliskan. Baik. Sebagai contoh. Nak tulis ni pun kena comel-comel. Ya, betul. Supaya burung tu Cikgu boleh tulis masuk. Rumah. Okey. Kita tulis kat sini cikgu. Guna warna-warni lah. Sebab kita nak mengikut kreativiti kita. Betul. Lagi satu. Ya. Kalau ada pelekat. Ataupun dia kalau biasanya murid sekolah cikgu dia pakai stiker kan. Pelekat tu kan. Yang ada macam-macam bentuk, ada bentuk bunga lah, bentuk macam-macam tu kan. Okey. Pun boleh juga. Tak ada masalah. Kita untuk hias kan. Betul, cikgu. Kan? Yang mana ada kat rumah tu kita gunakan je cikgu. Ya, betul. Contohnya kalau kita buat projek dekat sekolah kan, tapi ada bahan yang lebih tu, bawa balik dekat rumah, kita boleh letakkan dekat rumah burung ni. Betul. Okey. Cikgu, saya dah siap. Okey. Kita nak letakkan sikit lagi. Okey, apa nama cikgu? Okey, Rumah Burung. Wah, Okey. cikgu tulis Rumah Burung saja sebab cikgu nak semua burung boleh masuk ke dalam rumah ni. Tapi Ifan punya tak boleh cikgu. Rumah ni hanya seekor burung saja yang boleh masuk. Seekor saja? Ya, seekor sahaja. Rumah siapa tu? Nama burung saya ini cikgu. Rumah Senah. Senah. Ya, Nama dia Senah. Nama burung saya Senah. Jadi kalau cikgu. kita nak panggil dia Betul. makan, kita panggil dia Senah. Senah, cip, makan. cip, cip, datang macam makan. tu. Baru dia Boleh. masuk ke dalam. Jadi apa okey. yang kita boleh buat adalah bila kita dah siap, kita boleh gantungkan dekat Pokok. pokok, okey. Dekat pokok dan kita letak makanan lah. Jangan lupa letak makanan. Betul juga. Kalau Dalam kita rumah. terlupa nak letak makanan dalam ni, burung tu je tak datang. Ya. Kita panggil macam mana pun Senang pun burung tak nak datang, cikgu. Ya, betul. Jadi kita letakkan makanan dekat dalam dia. Okey, sebab tu kita ada ruangan untuk letak dan kita tak boleh nak potong terus sampai ke bawah. Jadi kita masuk makanan, kita dah letak makanan, lepas tu kita gantung dan biarkan aja. Cikgu, selain daripada makanan cikgu, apa lagi yang kita boleh letak dalam rumah ni cikgu? Mungkin kita boleh letak air ke? Boleh. Kita letak dalam cawan kecil tu kan. Okey. Cawan kecil yang macam kita makan sos, ada sos kecil-kecil tu kan. betul, betul. Pun kita letak air, kita letak juga dalam tu. Itu adalah asas atau ya. keperluan untuk burung kan, untuk Betul, haiwan. cikgu. Jadi kita boleh gunakan. Sebab kita boleh letak makanan dan juga minuman supaya dia lepas dia makan tu hilang dahaga dia kan Betul. cikgu? Kita juga boleh letak ranting-ranting kayu. Untuk apa cikgu? Untuk bagi keselesaan pada burung. Burung biasanya dia punya sarang burung tu kan ada macam sabut-sabut lah, yelah, ada ranting-ranting betul. kan. Rumah burung kan. Jadi kita boleh letakkan. Sediakan awal-awal untuk burung-burung tersebut. Betul cikgu. Sebab kalau manusia kita mungkin menggunakan sofa, tapi burung-burung menggunakan ranting-ranting kecil. Betul. Macam anak murid cikgu dah siapkan. Contoh-contoh. Ini adalah contoh rumah burung yang anak murid cikgu dah siapkan. Nampak besar dia punya rumah burung, boleh masuk. Wah. Dia ada buat siap hiasan-hiasan rama-rama. Ada kayu-kayu dia buat dan juga ada nampak ni dia ada letak Rumput-rumput pun ada. rumput-rumput di tepi-tepi ni kan. Cantik dia buat bersama-sama dengan rakan-rakan di dalam kelas. Okey, Dan tu terima ada banyak kasih, lagi daripada cikgu. Ifan tu pun ada juga. Okey, itulah di pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan Mari Bina bersama saya. Jadi cikgu mungkin boleh berikan sedikit rumusan ringkas. Sila. Ya, hari ini kita dah belajar macam-macam. Banyak. Okay, kita dah belajar sebagai contoh, kita ada belajar binaan penghubung, kita ada belajar lingkungan asal dan kita belajar untuk membina rumah burung. Jadi, dia sangat penting sangat penting untuk kita tahu sebab kita dengan adanya ilmu-ilmu sedemikian, bila kita dewasa ataupun sebelum dewasa pun, kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih Cikgu Afiq. Di mana rakan-rakan kita boleh dapatkan latihan pengukuhan cikgu?
Betul. Kita boleh dapatkan latihan ataupun asas di Pelantar The 5 KPM. Kat situ Terima ada banyak kasih. sangat perkongsian-perkongsian untuk guru-guru dan juga semua sekali. Itu dia Pelantar The 5 KPM. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Afandi kerana bersama Ifan Hani berkongsi kepada kita tentang mata pelajaran prasekolah, dan terima kasih juga kepada Cikgu Zahratul sebagai jurubahasa isyarat kita untuk hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.